Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik yang berada di rumah. Dan pada hari ini kita akan membuat satu program, iaitu dipanggil Program Pendidikan Alam Sekitar secara atas talian. Dan ini merupakan satu program yang pertama kali diadakan oleh teman-teman Sabah bagi membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami apakah itu Taman-Taman Sabah dan apakah yang ada di dalam Taman-Taman Sabah. Baiklah, pada hari ini saya telah diberikan tugas, yaitu ini merupakan model pertama yang dipanggil Junior Marine Biologist. Dan pada hari ini saya akan berkongsi dengan adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan di rumah tentang apakah itu kima gergasi. Baiklah, apakah itu kima gergasi? Ya? Sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang ingin mengetahui apakah kima gergasi, dan mungkin ada juga tuan-tuan, puan-puan yang sudah tahu apakah itu kima gergasi. Dan sebelum bermula, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Elvin Michael Bavo dan saya merupakan pegawai penyelidik di Taman Marine Tun Sakaran dan juga Taman Pulau Sipadan. Dan saya telah bekerja sudah 10 tahun dengan Taman-Taman Sabah, dan kerja-kerja yang saya jalankan lebih kepada menyelidik flora dan fauna di kawasan lautan. Dan mari kita terus saja kepada topik kita pada hari ini, yaitu apakah itu kerang gergasi atau kima gergasi, ya. So, kima gergasi merupakan satu spesies mollusca dewi cengkerang yang paling besar di dunia. Ia terdiri daripada mollusca marine. Mollusca ini ada dua jenis, yaitu mollusca marine dan juga mollusca air tawar, yang dimana badannya boleh tertutup dengan dua pasang cengkerang atau sepasang cengkerang. Dan cengkerang ini dihubungi dengan sejenis ensel, dan ensel ini membolehkan kerang tersebut tutup dan buka apabila diperlukan. Hidupan yang dikategorikan sebagai bivalvia ni tidak mempunyai kepala dan juga tidak mempunyai radula. Dan hidupan kelas bivalvia ni termasuklah kerang, tiram, kekapis dan juga kupang. Yang mana spesies-spesies tertentu boleh hidup di kawasan air tawar dan juga ada juga spesies yang boleh hidup di kawasan air masin. Mana pula bentuk kima? Sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik ada yang pernah melihat, ada yang tidak pernah melihat kima ini. Namun secara basic atau secara overall, kita boleh lihat pada cengkerang kima ini dalam petak 4 segi berwarna hijau tersebut, ia mempunyai bonjolan. Dan untuk spesimen ini kita boleh lihat 1, 2, 3, 4, ada 5 bonjolan yang ketara. Dan setiap bonjolan tersebut mempunyai sisik-sisik kecil. Dan ada juga spesies di mana bonjolan tersebut mempunyai sisik-sisik yang besar dan senang kelihatan. Dan manakala ada juga spesies yang tidak mempunyai sisik dan mempunyai permukaan yang agak licin. Dan ciri-ciri ini merupakan salah satu ciri yang kita lihat bagi membezakan spesies-spesies yang ada di seluruh dunia. Dan manakala bagi mantle, ini adalah di sebelah kanan itu adalah mantle, ya. Mantle ini adalah isi kepada kima tersebut, dan ia biasanya mempunyai warna-warna yang sangat cantik, warna biru, warna perang, warna hitam, coklat dan pelbagai warna yang ada pada mantle tersebut, ya. Dan warna-warna ini merupakan algae, ya, algae yang melekat pada mantle tersebut dan mempunyai fungsi yang sangat-sangat penting kepada kima tersebut. Seterusnya, apakah pula jenis-jenis kima yang ada di Sabah? Okey, sebenarnya kita di seluruh dunia kita mempunyai 13 spesies, ya, 13 spesies kima. Manakala di Sabah kita hanya mempunyai 7 saja spesies, ya. 7 sahaja spesies disebabkan beberapa spesies yang berada di luar negara, ya, yang hanya boleh hidup di kawasan-kawasan yang sejuk. Nah, kalau di kawasan tropika kita tidak dapat jumpa spesies-spesies itu di sini. Okey, mengikut daripada gambar raja ini, ikut arah jam, ya. Pada sebelah kiri, di atas kiri adalah merupakan horse hoof clams, sebelahnya adalah smooth giant clam, dan kita ada scaly clams dan juga true giant clams. True giant clams adalah merupakan spesies kima paling besar di dunia. Ia boleh mencapai saiz sehingga 1.2 1.3 meter dan mempunyai berat lebih daripada 50 kg dan ia juga boleh hidup sehingga 100 tahun, ya. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, 100 tahun. So itulah
kima yang paling besar boleh kita jumpai di dunia ini. Dan di bahagian bawah adalah true giant porcelain clam. Porcelain clam ini adalah sejenis kima yang hampir sama rupa dengan horse hoof clam. Dan sebelahnya adalah pula boring clam dan juga small giant clam. Dan kedua-dua boring clam dan small giant clam ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama juga. Ia berupaya untuk masuk ataupun membuat satu lubang pada substrate dan ia akan tinggal di situ sehinggalah dia mati. Okay. Dan populasi manakah pula kima gergasi ini boleh dijumpai? Ya, secara basic kima gergasi tertumpu di kawasan terumbu karang, dan bebas daripada pencemaran. Dan ia juga memerlukan pencahayaan yang baik kerana ia mempunyai hubungan simbiosis dengan algae yang melekat pada mantle kima tersebut, dan algae ini memerlukan cahaya yang baik untuk proses fotosintesis. Ya. Di kawasan lautan pula, ianya boleh dijumpai di kawasan lautan Indo-Pasifik, Indo-Pasifik di mana Sabah, Indonesia dan Filipina berada, dan juga di lautan Sulu Sulawesi. Sulu Sulawesi adalah merupakan satu lautan yang terletak di sebelah timur, sebelah pantai timur Sabah, daripada Kudat, Sandakan, Ladatu, Semporna. Itu merupakan kawasan lautan Sulu Sulawesi, dan juga di lautan Cina Selatan, Dan kebanyakan spesies yang kita temui adalah di kawasan lautan Sulu Sulawesi kerana ia mempunyai kawasan diversity atau marine biodiversity yang sangat tinggi dan ianya menjadi habitat utama kepada kima gergasi ini. Apakah pula kegunaan kima ini? Sebagai makluman, kima gergasi ini digunakan dari sejak zaman dahulu lagi sebagai sumber makanan, sumber makanan kepada terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai, Mereka menjadikan kima gergasi ini sebagai sumber makanan mereka di samping ikan, ketam, juga udang-udang, Mereka menjadikan kima gergasi ini sebagai sumber makanan mereka juga. Dan selain daripada makanan, kima ini juga boleh menjadi pendapatan sampingan terutama kepada nelayan-nelayan yang tinggal di kawasan pesisir pantai, Dan di beberapa buah negara kita dapat lihat dan kima ini telah digunakan sebagai di dalam penjualan aquarium, penjualan ikan, penjualan animals atau penjualan haiwan-haiwan dalam aquarium, Dan cengkerangnya juga dapat dilihatlah di beberapa kawasan. Mereka masih lagi menggunakan cengkerang ini untuk dijual sebagai souvenir ataupun digunakan di rumah sebagai hiasan. Dan ianya sering dijadikan haiwan di dalam aquarium kerana ia mempunyai warna ataupun warna yang cantik dan sesuai untuk disimpan di aquarium. Dan seterusnya, cengkerangnya juga berguna untuk dijadikan kapur dan sirih kepada mereka yang orang-orang tua. Mereka sering mencari kulit kima ini dihancurkan dan dijadikan kapur untuk dimasukkan ke dalam sirih, Dan di beberapa negara pula ianya juga dijadikan sebagai perubatan tradisional. Dan apakah pula kelebihan kima ini, Kima ini, cengkerangnya yang besar, ia boleh dijadikan sebagai permukaan, menjadi permukaan untuk organisma lain yang hidup seperti barnacles. Barnacles yang adalah sejenis tumbuh di shells atau di cengkerang kima, Dan ia juga boleh menjadi satu nursery atau tempat pelindungan ikan-ikan kecil daripada predators ataupun daripada ikan-ikan yang besar, Dan ia berupaya untuk membersihkan air laut dengan menyerap nutrien berlebihan di kawasan tersebut, Dan apakah pula ancaman untuk kima ini, So pertama sekali adalah
pencemaran air laut ya. Pencemaran air laut ini merupakan satu ancaman yang terbesar kepada kima, di mana apabila kita mempunyai air laut yang tercemar, ia boleh mengakibatkan kematian kepada kima-kima ini. Bukan saja kima, tetapi juga dengan hidupan-hidupan yang lain seperti ikan, ketam, dan juga pelbagai hidupan marin yang lain ya. Yang kedua adalah pemanasan suhu laut ya. Seperti mana yang kita tahu, dalam cengkerang ataupun dalam isi kima tersebut ada sejenis alge yang melekat pada isi kima tersebut ya. Dan alge ini memerlukan suhu yang betul ya, suhu yang sesuai untuk alge-alge ini hidup ya. Dan apabila suhu laut semakin meningkat, ia akan mati. Dan ia akan hilang daripada mantle kima tersebut dan mengakibatkan kima itu juga mati akibat daripada ketidakcukupan nutrien yang dihasilkan oleh alga tersebut ya. So, pemanasan suhu laut ini adalah sangat kritikal, sangat mengancam spesies kima, bukan saja kima tetapi juga spesies-spesies hidupan marin yang lain. Yang ketiga adalah pengambilan tambahan, dan ini merupakan satu ancaman yang paling besar juga, di mana kita menghadapi masalah ya, masalah sekiranya sesuatu kawasan tersebut tanpa dikawal dan manusia sering mengambil kima ini tanpa had. Dan ini apa yang terjadi adalah ia akan merosakkan populasi kima-kima ini di kawasan tersebut. Apakah yang Anda boleh buat? Pertama sekali, Anda boleh tidak untuk membeli apa-apa produk yang berasaskan kima, sama ada isinya, sama ada cengkerang ataupun produk-produk yang telah berasaskan kima ini. Anda tidak payah beli ya, disebabkan kima ini adalah merupakan spesies yang terlindung dan ia merupakan satu kesalahan jika Anda memilikinya. Okay. Yang kedua, Anda boleh support usaha-usaha konservasi pelbagai agensi, bukan sahaja Taman-Taman Sabah tetapi pelbagai NGO yang menjalankan usaha-usaha konservasi di luar sana. Anda boleh join dan memelihara kawasan marin kita ini. Dan yang ketiga yang paling penting adalah untuk melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya Anda menjumpai sesiapa yang menjual produk-produk berasaskan kima ini ya. Kerana ini adalah satu kesalahan di sisi undang-undang, dan sesiapa yang tidak mempunyai permit boleh dikenakan tindakan undang-undang. Nah, sekarang kita telah pun selesai. Nah, ini adalah perkongsian yang sedikit tentang kima, basic tentang kima apa yang saya tahu dan saya share kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik di rumah. Dan selepas daripada sharing ini, kita juga mempunyai satu sesi, iaitu satu jawab dan menang. Dan adik-adik, tuan-tuan, puan-puan mempunyai peluang untuk menjawab dan menang. Okay, menang. Kita akan berikan hadiah. Kita ada sediakan hadiah kepada pemenang-pemenang yang menjawab soalan-soalan ini dengan betul. Dan untuk mendapatkan soalan-soalan tersebut, kita akan beri satu link kepada tuan-tuan, puan-puan, adik-adik untuk pergi ke link ini dan jawab soalan-soalan tersebut. Baiklah, saya kira itu sahaja perkongsian saya pada hari ini tentang kima gergasi, dan saya harap adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak info tentang kima gergasi ini, dan semoga perkongsian ini memberi ilmu yang bernilai kepada Anda. Dan akhir kata, saya mengucapkan sekian dan terima kasih kerana menonton video ini, dan teruskan usaha-usaha konservasi kima gergasi ini. Sekian dan terima kasih.